Assalamualaikum, salam daripada bumi ke Nyalang, salam sejahtera Asia. Anda bersama dengan saya Fatah Burhanuddin dan Dan Sharon Kezia. Sejahtera Asia edisi hujung minggu menemui anda Mhm, pada hari Sabtu 31 Julai penutup untuk bulan ini pada tahun ini dan juga mhm. Tamasya Sukan Olimpik sekarang Ya, ini tengah berawang-awangan di media sosial dan di mhm, serata dunia mhm. dan kita sebagai rakyat Malaysia. Jadi ayo kita sokong Malaysia boleh, hashtag dengan Malaysia boleh. Dekat TikTok boleh, dekat Betul. Instagram boleh, Mhm, dekat mana-mana, dekat Facebook. Kita orang cakap inilah masanya untuk kita bersatu menyokong atlet-atlet negara untuk meraih pingat-pingat emas. Pingat tak kisahlah emas, gangsa. betul tu. Kita memberi Pelbagai. sokongan secara tak langsung Fatah. Betul. Walaupun kita tidak dapat berada bersama mereka, tapi Mhm. kita boleh memberi sokongan dengan kata-kata semangat. Seperti yang Betul. Fatah katakan tadilah, boleh Aha. hashtag di mana-mana sosial dan paling penting hashtag di Sejahtera Asia Fatah. Betul lah. Pagi-pagi ni ke kalau Mhm, ada nak komen ke dekat Facebook Sejahtera mhm, Asia secara kita bersiaran langsung ni mhm, hashtag saja sokong Malaysia. Kita ada mhm. Pandela Rino, kita ada Wilson Sim, kita ada siapa lagi? Banyaklah atlet-atlet negara yang orang cakap memperjuangkan pingat-pingat untuk negara kita. Ya, Jadi membawa negara ah kita, membawa nama negara kita di betul. persada antarabangsa Mhm. Fatah. Jadi hari ini kita ada dua topik yang akan dikupaskan bersama Betul. dengan tetamu kita. Topik yang pertama adalah cabaran pemilik kedai gunting rambut semasa musim pandemik dan juga penangan musim durian. Jadi Ah lihat memang kedua topik ni sesuai untuk kita betul. kongsikan bersama penonton Ia kerana kita seiring. masih lagi dalam fasa pandemik kan. Jadi Betul, memang seiring dengan musim mhm, buah betul. duriannya, seiring dengan PKP-nya. Jadi Aha. namun sebelum itu Sharon, Ya. apa kata Mhm. kita bawakan mereka sedikit perkongsian ringkas tetapi menarik untuk anda semua Mhm. penonton dekat rumah untuk anda ketahui sebelum anda memulakan hari anda. Jadi Mhm. baik Sharon, Ya, kongsikan Fatah. Sharon pernah tak Mhm. terkena penipuan SMS secara dulu-dululah? Pernah tak? Ah, Berdasarkan pengalaman saya Mhm. Fatah, tak pernah ditipu sebab saya jenis yang tak ambil tahu. Memang saya nampak ada menerima SMS yang macam mencurigakan, tapi Okey, saya buat tak tahu. okey. Saya terus block. Oh, Saya okey. jarang ambil endah lah. Apa-apa saja MS yang saya rasa curiga, saya tak akan ambil endah. Okey, faham. Mhm. Macam Fatah sendiri bagaimana? Saya adalah dulu, tapi itu secara orang cakap secara calling. Ah. Secara menelefon. Tapi SMS tu ada, macam saya cakap tu ada Mhm. yang cakap macam anda memenangi Ah. hadiah-hadiah something like that. Tapi saya memang tak menghiraukan benda tu unless itu berkaitan dengan bank transaksi. Itulah kita nak bercerita mengenai penipuan SMS itu. Rakyat negara ini yang Mhm. menjadi mangsa kes penipuan skamer dilihat semakin membimbangkan. Bagi Mhm. tempoh 3 bulan pertama tahun ini saja, data Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman menunjukkan 5,078 kes, bukan rabu 5,000. Cameraman pun dah ketawa melihat saya tadi Shannon. Biasalah pagi-pagi kan, Kan pagi memang pagi-pagi macam ni ni. kita lemau-lemau. Dan Bukit Aman tadi data itu menunjukkan 5,078 kes penipuan dalam talian yang dilaporkan di seluruh negara. Dan justru itu, Mhm. anggota masyarakat perlu lebih berwaspada dan berhati-hati supaya tidak menjadi mangsa seterusnya. Mhm. 3 negeri iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Johor dikenal pasti sebagai antara lokasi panas kes penipuan terancang ini. Dengan Selangor merekodkan kes tertinggi iaitu penipuan cyber iaitu 1,050 kes, diikuti dengan Kuala Lumpur 615 kes dan Johor 497 kes setakat 31 Mac yang lalu. Dan secara Mhm. umumnya, jenayah skamer ini membabitkan pelbagai jenis kes penipuan dalam talian termasuk Macau scam, love scam dan penipuan bomo, hikmat pesanan ringkas SMS, tanah kad kredit, penyamaran, perniagaan serta pinjaman tidak wujud. Mhm. Semua orang pasti bersetuju. Kalau saya katakan kes sindiket penipuan di dalam negara khususnya penipuan SMS ataupun kita gelar sebagai smishing ini Mhm. semakin berleluasa. Mhm. Malah sudah ramai yang terpedaya dan menjadi mangsa sehingga mengakibatkan kerugian mencecah ratusan ribuan ringgit. Percaya atau tidak, kebanyakan penipu atau skamer ini sebenarnya yang bijak. Mereka bukan saja mahir memperdaya, malahan pandai
memanipulasikan sesuatu mesej sehingga menyebabkan timbul rasa kurang selamat di dalam diri kita. Keadaan tersebut kemudian akan digunakan oleh mereka untuk menipu mangsa-mangsanya. Dan prihatin dengan isu tersebut, Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC telah berkongsi 4 tips agar orang ramai berwaspada sekaligus mengelakkan diri dari menjadi mangsa kepada sindiket penipuan ini. Jadi tips yang pertama ini adalah SMS dari nombor ataupun digit yang tidak dikenali. Periksa nombor atau digit SMS yang diterima, khususnya nombor antarabangsa. Bagi urusan perbankan, sekiranya anda menerima sesuatu mesej yang mencurigakan, jangan berikan respon pada nombor tersebut. Sebaliknya, hubungi nombor yang tertera di belakang kad bank anda untuk pengesahan. Yang kedua adalah hati-hati dengan mesej pembayaran ataupun transaksi bank. Jangan sesekali menekan apa-apa pautan yang disertakan dalam SMS yang anda terima, terutamanya dalam hal perbankan. Hanya hubungi nombor yang tertera di belakang kad bank anda untuk pengesahan. Dan yang ketiga apa, Sharon? Dan yang ketiga adalah SMS berbau ugutan. Seperti akaun bank anda telah disekat, sila sahkan akaun baru anda. Ini adalah contoh kandungan berbaur ugutan yang boleh membuatkan kita terus panik. Jadi sekiranya anda menerima mesej sebegini, tolong lakukan pemeriksaan dengan menelefon pihak bank anda sebelum anda melakukan apa-apa langkah yang disuruh oleh SMS tersebut. Betul. Kerana anda perlu tahu bahawa sekiranya anda terus mengikuti arahan yang dikeluarkan oleh SMS berbau palsu ini, anda kemungkinan akan kehilangan wang anda dalam simpanan anda, kerana mereka ini merupakan pakar dalam memalsukan, dalam membuat penipuan transaksi bank. Dan yang seterusnya adalah SMS yang meminta maklumat peribadi. Jadi jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi anda kepada orang luar, terutama sekali nama penuh anda, nombor kad pengenalan, nombor akaun perbankan, kata laluan perbankan dan nama ibu. Dan jangan sesekali memberi respon kepada mesej sebegini. Sebaiknya hubungi nombor yang tertera di belakang kad bank anda untuk sebarang pengesahan. Dan di sini juga kami warga Sejahtera Asia ingin ingatkan anda sekali lagi, tolong ingatkan ibu bapa anda, kerana jika kita lihat data, kebanyakannya kejadian ini banyak berlaku dalam golongan-golongan yang berusia, sebab mereka ini mudah panik. Betul. Mereka mudah gelabah, terutama macam ibu bapa kita berada di kampung kan, mereka mereka kurang kita boleh katakan Kurang fasih lah dengan fasih teknologi. Lepas tu mereka kurang alert dengan perkembangan seni terkini. Mereka tak tahu ini merupakan Betul. salah satu teknik yang digunakan oleh golongan-golongan yang tidak bertanggungjawab untuk kita boleh katakan merompaklah duit orang itu daripada bank. Merompak secara online tu. Jadi Bahaya. kebanyakan orang tua kan Fatah bila nampak transaksi ada ugutan macam tu kan, mereka terus gelabah kan, mereka terus ikut apa arahan yang disuruh oleh orang yang memalsukan SMS tersebut. Jadi ini bukan perkara pertama kali berlaku, sebab menurut pengalaman saya sendiri kan Fatah, nenek saya di kampung pun pernah menerima SMS tersebut. Tapi nasib baiklah, syukurlah juga kepada Tuhan, dia tidak pandai membaca. Okey, itulah. Jadi bila tunjuk pada kami, baru kami kata ini macam mesej berangkai. Okey, bahaya. Bahaya Dan tu. juga kalau boleh kita jangan sesuka hati kita postkan kita punya gambar kad pengenalan, sebab kalau kita melihat kepada kad pengenalan itu, dia ada data tau. Bila kita post sesuka hati, kita bagi alamat rumah kita sesuka hati, dekat situlah orang cakap perompak ataupun penjenayah ni membuat kerjanya. Sebab kita tahu mereka ni bijak. Mereka bijak tapi jahat. Mereka menggunakan kebijaksanaan mereka tu dalam perkara yang tidak elok, Fatah. Betul. Sebenarnya kalau kita lihat mereka yang pernah pemangsa yang pernah ditangkap ni adalah golongan-golongan yang cedia kawan, yang memang berkelulusan. Kita boleh tengok peringkat sarjana, peringkat ijazah sarjana muda. Betul. Jadi kita tahu mereka ni berkelulusan tinggi tapi menggunakan kebijaksanaan dan kebolehan mereka ke arah perkara yang tidak baik, Fatah. Betul tu. Dan jika anda rasa ragu-ragu ataupun berasa berjaga-jaga namun gemar untuk membeli barang secara online ni, sebelum ini satu-satunya langkah untuk menyemak status akaun bank pihak ataupun nombor telefon orang yang sedang kita berurusan adalah melalui dengan melayari portal Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia. Meskipun terbukti berkesan, namun anda kini boleh melakukannya dengan lebih pantas dan mudah dengan hanya memuat turun aplikasi Semak Mula CCID. Itu aplikasi yang dihasilkan unit CCID PRM
ini adalah sama seperti portal mereka di mana ia dicipta untuk orang ramai menyemak sama ada akaun bank pihak ketiga. Kebiasaannya penjual itu sendiri. Tersebut ada dalam rekod polis atau sebaliknya bagi mengelakkan penipuan itu berlaku. Mudah je bukan? Namun harus diingatkan agar berhati-hati dalam membuat pindahan wang kerana dikhawatiri akaun bank atau telefon tersebut masih belum didaftar dalam JSJK PDRM. Untuk anda yang berminat, boleh memuat turun aplikasi ini dari Google Play Store dan aplikasi Semak Mula ini, CCID ini setakat ini hanya ditawarkan untuk peranti Android saja. Buat pengguna Apple macam kita, iOS ni seperti saya, sama-samalah kita tunggu saja agar pihak JSJK dapat menawarkan aplikasi ini pula untuk kita. Jadi sementara Saya boleh ini kongsikan tak? Sebenarnya kongsikan kita boleh download Truecaller untuk Truecaller. mengesan pemanggil yang boleh dikatakan pemanggil yang tidak bertanggungjawab ini. So Truecaller ni dapat detect scammer atau tidak. Itu ada banyak lah. Sebenarnya banyak apps kan. Jadi kita kena berhati-hati jugalah, sentiasa berhati-hati apabila menerima sebarang panggilan ataupun mesej yang mencurigakan. Jadi sebelum buat apa-apa anda perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan berwaspada, jangan sampai kita menjadi mangsa. Jadi setakat ini saja perkongsian sebelum kita nak masuk ke segmen bertemu dengan Sebelum kita tetamu jemputan mengupas kita. topik kita pada pagi ini, jadi kita akan berehat seketika, kita bagi masa kepada anda untuk menyiapkan juadah sarapan pagi anda. Jadi terus kekal setia bersama saya Sharon dan juga Fatah hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia dan juga Fatah Bolhanuddin hanya dalam siaran Sejahtera Asia. Jadi topik kita seterusnya kan Fatah, cukup menariklah terutama sekali untuk golongan lelaki macam Fatah lah. Gunting rambut saya segak tak hari rambut ni. dia, segak lah baru lepas gunting rambut. Jadi kalau kita tahu kan Fatah, gunting ni saya boleh kira memang merupakan satu perkhidmatan yang diperlukan oleh ramai orang. Betul. Tapi apabila ia tidak dibenarkan untuk beroperasi seperti biasa, saya tahu ni mesti golongan lelaki ni yang berasa rimas sebab tidak biasa berambut panjang seperti wanita. Jadi kalau kita lihat sekarang apabila telah dibenarkan beroperasi, memang ramai yang berpusu-pusu untuk mendapatkan perkhidmatan menggunting rambut. Jadi hari ini kita akan membincangkan dan juga kita akan berkongsi pengalaman sebagai tukang gunting rambut ialah Encik Budi yang merupakan pemilik Budi The Barber Shop. Selamat datang. Terima kasih. Dah sihat. Dah sihat. Dah makan. Bukan dah sihat. Dah makan ke belum? Okey. Baik. Bercakap mengenai berapa lama dah Encik Budi sendiri berkecimpung dalam bidang menyediakan perkhidmatan gunting rambut ini? Lebih 10 tahun lah. Lebih 10 tahun. Dari datang dari mana asalnya idea untuk abang cakap ada kedai gunting rambut tu? Dari kawan-kawan. Dari kawan-kawan. Pengaruh kawan-kawan lah ni. Ya. Jadi kawan-kawan, so mostly kawan-kawan adalah dari penggunting rambut. Ya. Menarik. Dia dapat kira macam dari pengaruh daripada rakan-rakan lah. Tapi walaupun pengaruh daripada rakan-rakan tu kan Fatah, kita nak tahu juga takkan pengaruh daripada rakan tu kalau kita tak ada kemahiran pun kita tak boleh juga nak buat gunting rambut ni. Jadi Encik Budi sendiri dari mana mendapat kemahiran untuk menggunting rambut? Belajar dari kawan-kawan. Belajar dari kawan-kawan juga. Kawan-kawan dia pengaruh yang bagus lah Fatah. Ya. Ada orang cakap pengaruh kawan ni bagus, ada setengah yang tidak bagus. Jadi ini ada pengaruh yang bagus. Contoh yang terbaik. Kawan-kawan boleh membawa Encik Budi sampai sekarang menjadi seorang yang berjaya. Dia ada kedai gunting rambut dan kita juga difahamkan dia memiliki 2 cawangan kan Fatah? 2 cawangan kedai gunting rambut. Dekat mana lokasi cawangan tu? Sebuah dekat Junong Taman Sukma. Dan sebuah lagi Astana Kunyap Cafe. So yang pertama kedai yang pertama dibuka dekat mana? Junong Taman Sukma. Yang tu start pada tahun berapa? Tahun 2000 lah, 2010. 2010, kira 11 tahun lah kira-kira macam tu lah Lama Fatah. juga tu. Dan cawangan yang kedua? Baru setahun lebih lah. Setahun lebih. Jadi ada berapa kaki tangan, kaki staff yang ada sekarang? Staff termasuk saya 5 orang. 5 kepada dua-dua cawangan tu? Cawangan yang kedua tu 2 orang. 2 orang, okey. Yang pertama tu 3 orang.
Okey, faham. Dan jika kita melihat kepada zaman kini, trends itu mempengaruhi kita dalam melakukan sesuatu. Jadi perkhidmatan rambut itu sendiri, apakah trend yang paling popular untuk budak-budak zaman sekarang lah yang gemar melakukan kemasan rambut tu? Trend apa yang paling hebat sekali? Apakah Apakah klasik? klasik? Okey. Depend dengan customer apa yang dia nak. Okey. Jadi pernah tak pengalaman Cik Budi sendiri kan tiba-tiba ada customer yang datang kata nak request rambut, permintaan rambut yang ikut style selebriti lah tapi dengan Cik Budi kurang mahir. Pernah tak mengalami situasi seperti itu? Dulu pernah lah mula-mula dulu. Mula-mula. Tapi dah lama-lama ada pengalaman tu. Belajar dari kawan lagi. Belajar dari apa yang kawan. kurang. Bagus Okey. ni. Saya ambil pengalaman dari kawan. Okey, pengalaman dari kawan. Saya Ah. menarik. Dia asyik sebut pasal kawan ni. Sebab- Adakah kawan Cik Budi ni dia memang belajar menggunting rambut? Tak, dia pandai sendiri juga. Oh, dia pandai sendiri juga. Dia pun beri dorongan. Okey. Yang baik saya ambil. Yang buruk tu jangan ambil lah. Jadi kiranya Cik Budi dan rakan-rakan tidak mengikuti sebarang kelas kemahiran untuk menggunting rambut lah. Tak. Wah, boleh tahan Itu tu. ada. Hebat tu Fatah. Itu kita cakap sebagai natural talent tu yang ada. And then kalau kita melihat kepada era zaman sekarang ni kan Sharon, Ya. saya boleh kata sebabkan pandemik ni, para lelaki sekarang ni dah banyak berambut panjang. Silap-silap bulan ada satu isu viral tu, lelaki tu dianggap sebagai wanita. Jangan sampai macam tu Fatah. Tak boleh Tetapi lah. sebab tak, dia tak kemas kalau lelaki rambut panjang. sebab dia terlampau cakap rambut panjang bila toleh belakang buka suara, lelaki rupanya. Macam pengalaman Fatah sendiri kan semasa kedai rambut tidak dibenarkan beroperasi. Bagaimana Fatah? Kita boleh kata macam mana Fatah bertahan dengan rambut yang panjang? Aduh, saya pada mula-mula kita fasa PKP pada tahun lepas, saya agak runsing. Saya jenis yang kalau boleh 2 minggu tu sekali dalam sebulan tu dua kali lah. 2 kali gunting rambut mesti lah. gunting rambut. Jenis yang cepat panjang. Yes, sebab saya akan macam bila rambut panjang saya akan kata orang Sarawak angol. Tapi ada lelaki dia tak angol, dia suka. Tapi kalau saya memang kena gunting lah. Ialah bergantung dengan kesesuaian individu tersebut lah, sama ada selesa berambut panjang ataupun berambut pendek. Jadi macam Cik Budi sendiri, adakah menjadi tukang gunting rambut ni adalah pekerjaan sepenuh masa atau separuh masa? Pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap. Sepenuh masa. Jadi sepanjang PKP, orang cakap dah sekarang ni, orang cakap apa tadi? Apa dah saya nak cakap ni? Kengkangan tu. semasa PKP apabila kedai gunting rambut tidak dibenarkan beroperasi seperti biasa. Jadi bagaimana Encik Budi dengan staf bertahan? Macam mana tu? Adakah kita melihat kepada keadaan kedai gunting rambut tu ada had untuk orang cakap apa nama bukan penggunting, pelanggan untuk masuk tu. Ada had tak? Ada, rekod SOP. Ikut SOP lah. Rekod SOP yang kerajaan bagi. Saya ambil ikut peraturan lah. Okey. Jadi adakah perlu melakukan temu janji ataupun boleh walk in saja? Temu janji pun boleh, walk in pun boleh. Kalau dalam sehari itu berapa ramai pelanggan yang Cik Budi dapat pada masa-masa musim PKP ni? Kalau musim PKP termasuk temu janji lebih 10 lah. Lebih 10 sehari. Okey lah tu masih kan. okey lah boleh. Tapi kalau tak PKP, Saya mesti kira masih lebih ramai lagi. Masih ramai. Dan lagi-lagi zaman sekolah kan. Budak-budak sekolah sekolah. belum mula lagi, belum buka. Saya kira ramai pelajar sekolah sekarang berambut panjang lah Fatah. Jadi kita akan tunggu apabila sekolah diumumkan untuk dibuka. Mungkin mereka ni akan menyerbu semua kedai-kedai gunting rambut. Betul tu. Khususnya pelajar-pelajar lelaki ni lah. Kalau kita tengok memang pelajar lelaki ni lebih cenderung untuk memiliki lebih cepat rambut mereka tumbuh Fatah. Betul tu. Dan biasalah budak-budak kan kena gunting rambut. Kalau tak, cikgu disiplin memang cepat. Sini awak, saya gunting rambut awak. Betul. Tapi saya kira pun mungkin ada juga ibu bapa Fatah masih berasa gusar untuk menghantar nak mendapatkan khidmat menggunting rambut. So, kita tengok keadaan kita sekarang ni masih belum dalam keadaan yang selamat. Betul. Kita masih perlu sentiasa berjaga-jaga. Dan itulah kita cakap, orang cakap ibu bapa ni ada concern dia tersendiri sebab apa dia tak nak menghantarkan anak-anak mereka kepada gunting rambut ni. Betul tu. Mungkin juga Fatah, saya rasa kira penonton mungkin tertanya-tanya Encik Budi, waktu kedai Encik Budi beroperasi bila? Waktunya, waktu beroperasi. Beroperasi 9 pagi sehingga 9 malam. Sampai pagi malam. Dan sekiranya ada pelanggan, mungkin ada penonton sekarang yang tengah menonton ni nak menghubungi Encik Budi, bagaimana? Boleh hubungi
di Facebook saya Di Facebook. Budi The Barber Stud. Oh, The Budi Budi. The Barber Stud. Ya. Okey. Oh, Jadi penonton-penonton kat rumah jangan malu, jangan segan lah. Kalau nak gunting rambut boleh je pergi. Orang kata orang selagi kita tu ada masa sebelum kita kata orang kes pun suku ada naik ada turun. So kita asyik tahu macam mana SOP yang dikeluarkan. Setiap hari berubah-ubah. Jadi ada kalau jika peluang ada kan, peluang, ada peluang cepat dapatkan peluang itu. Dan betul. kepada anda mungkin sekarang ni dah boleh Google lah Fatah. Fashion jenis rambut apa yang anda Betul. inginkan Encik Budi gunting kepada anda untuk hasilkan rambut anda tersebut. Tapi saya kira Fatah lelaki macam taklah susah sangat kan fashion rambut mereka. Susah ke? Itu cakap awak. Ya kan? Itu cakap awak. Kalau cakap saya, lain pula. Macam Cik Budi sendiri bagaimana? Macam mana? Adakah fashion lelaki nak mengguntingkan rambut lelaki ni senang sebenarnya ke susah sebenarnya? Setakat saya yang berpengalaman lama lah. Mudah sekarang lah. Mudah lah. Mudah. Okey. Jadi jika nak dikongsikan, apa style rambut yang paling susah pernah Cik Budi buat? Dulu paling susah flat top lah. Flat top. Macam mana rupa flat top tu? Rambut berpetak. rambut Berpetak. berpetak. Tapi sebelum tu Kak Fatah, kita akan tahu lebih lanjut semuanya selepas ini dalam Sejahtera Asia. Baik, bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dan Sharon Kezia dalam Sejahtera Asia. Jadi bagi penonton-penonton yang nak, orang cakap lupalah nak pula. Yang lupa nak menyaksikan episod-episod Sejahtera Asia yang lalu, boleh saja buka YouTube. Type saja Sejahtera Asia dan pilih episod yang anda suka. Pastikan tengoklah episod kami berdua. Betul. Dan kita masih lagi dalam topik cabaran pemilik kedai gunting rambut semasa musim pandemik, Fatah. Menarik ni untuk lelaki. Tapi saya kurang puas hati, Fatah. Sebab tetamu yang kita jemput ni hanya menawarkan perkhidmatan gunting rambut untuk golongan lelaki lah. Perempuan tak ada lah, Fatah. Macam mana ni, Fatah? Itu kamu kena pergi salon lah. Itu jawapan saya. Okey, bercakap mengenai cabaran pandemik itu sendiri. Apakah cabaran yang Cik Budi lalui semasa pandemik ini? Cabaran yang paling ketara lah. Contohnya tak boleh buka kedai ke, pendapatan berkurangan ke, macam mana? Apa cabaran utama tu? Cabaran pertama bagi saya tak dapat bekerja. Tak dapat bekerja. Tak dapat gunting rambut pelanggan. Dan pekerja-pekerja saya tak dapat mencari rezeki. Faham. Itulah. Itu orang cakap. Rasa kesian jugalah. Kita bersimpatilah kepada kaki tangan tersebut dan juga Encik Budi tersebut. Tapi Encik Budi pernah tak pelanggan ni menelpon Encik Budi kata bila nak buka kedai ni? Ada tips tak macam mana nak gunting rambut ni? Sebab rambut dah panjang ni kat rumah. Ada tak yang call Cik Budi? Bila lagi nak buka kedai tak? Jadi Cik Budi mesti agak rasa macam kesian dengan pelanggan-pelanggan Cik Budi kan? Ada. Ada kan? Dan kita macam mana Cik Budi mengasah ataupun orang cakap mengasah bakat tu untuk menjadi seorang yang perfect ni? Adakah Cik Budi dekat rumah, balik rumah, training lagi? Training rambut adik, rambut rambut adik lah. Rambut apa. Bestnya. Dia adik perempuan ke adik lelaki? Adik lelaki. Adik lelaki. Kalau adik perempuan, kalau adik perempuan memang habis rambut. Adik lelaki, habis dah rambut dia Fatah. Tak sempat tumbuh sebulan tu kena gunting. Pelbagai saiz, pelbagai style dibuat. Jadi macam mana Cik Budi mengikuti perkembangan terkini trend rambut tu? Melihat Google. Jadi daripada Google tu belajar untuk aplikasikanlah gaya cara gunting rambut tu terhadap orang. Dorongan dari keluarga, ibu bapa, isteri. Okey, faham. Dan saya ada satu tengok ni, saya kan kaki TikTok, scroll TikTok. TikTok Fatah boleh follow dia dekat TikTok. Dekat China, dia ada satu kedai ni, dia menggunting dengan jarak yang sangat 1 meter. Wow. Dengan menggunakan batang kayu dan meletakkan orang cakap mesin gunting rambut tu dekat situ. Betapa hebat kan? Jadi mesin tu bergerak sendiri? Tak, dia akan menggunakan macam rambut Sharon kan. Dia macam menggunakan hujung batang tu.
Dia macam okey. menarik lah. Itulah orang cakap creativity Jadi won't stop bagaimana us. hasilnya? Ah, Hasil rambut tu macam mana? ya, itu cantik-cantik. Cantiklah. Memang jadi seperti yang diinginkan lah. Dia macam seperti tangan itu sendiri yang buat. Tapi padahal dia memegang batang itu dengan macam saya pun susah nak tunjuk. Nak tunjuk macam mana cara itu. Tapi Kalau berdasarkan apa yang Fatah kongsikan, pernah tak nampak dekat laman sosial gunting menggunakan macam kapak? kapak Saya yang juga tu, tengok dekat laman sosial agak tular suatu ketika Aha. dulu menggunakan kapak. kapak, uish, bahaya tu. Yalah, agak bahaya lah kalau saya pun saya tak berani Fatah. Kan? Saya memang lari. Sharon, saya macam, Kita takut elaklah Okey. berada dalam keadaan sebegitu. Jadi Cik Budi, kita balik semula kepada anda. Cik Budi, kita nak tahu juga daripada Encik Budi sendiri kan. Bagaimana sekiranya pandemik ini berpanjangan? Adakah ada sebarang perancangan jangka panjang Cik Budi? Ada tak perancangan jangka panjang Cik Budi sekiranya pandemik ni berpanjangan? Kita tahu mungkin sekarang ni dibenarkan beroperasi kan Fatah. Kita tak tahu mungkin kalau keadaan semakin tenat, dia akan tutup semula. Jadi apa perancangan? Adakah nak buka orang cakap alternatif lain sebab buka lagi minat baru sebagai nak menjual makanan ke, Ataupun jual produk rambut. ke, yes, menjual produk rambut ke buat masa sekarang ni Cik Budi memang ada menjual produk rambut? Ada. Ada. Minyak rambut, pomade. Pomade. Faham. Dan Fatah sendiri macam mana? Ada menggunakan produk tersebut? Saya jarang menggunakan pomade sebab dia sticky kan. Dia melekit. Jadi bila bawa mandi. Jadi itu yang orang suka ada yang buat spike-spike tu ke? Guna yang itu. pomade lah. Dan saya selalu menggunakan spray rambut saja. Spray biasa sajalah. Menampaklah. Nampak Betul. gaya ala-ala K-pop gitu. Ya, betul. K-pop saya punya. Jadi Cik Budi, selain menyediakan perkhidmatan gunting rambut, ada perkhidmatan lain tak yang disediakan? Setakat ni hanya menggunting rambut lah. Hanya gunting rambut. Menggunting rambut. Dan difahamkan juga Cik Budi ada melakukan penghantaran bantuan kepada mereka yang memerlukan. Sangat hebat ya, walaupun Cik Budi ni terkesan dengan pandemik. Cik Budi tidak lupa juga untuk membantu orang yang dalam kesusahan. Jadi boleh kongsikan sedikit kepada penonton apakah bantuan yang Cik Budi salurkan kepada mereka? Dari segi bantuan makanan, Dari segi bantuan makanan lah. ya, saya gunakan duit simpanan saya untuk menolong mereka. Itulah kita cakap. Itu sifat yang terpuji lah Fatah. Kita betul. boleh katakan di sini. Walaupun ialah seperti yang Fatah kongsikan, walaupun Cik Budi terjejas dia punya perniagaan, namun dia tetap mempunyai satu sifat untuk membantu orang lain. Jadi Cik Budi, bagaimana Cik Budi mengenal pasti golongan yang memerlukan bantuan tersebut? Dari rakan-rakan yang bertanya ingin menolong. Dari rakan-rakan. Okey, faham. Dan itulah orang cakap, Sharon, dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Betul. Dan mungkin bila COVID ni dah hilang dari muka bumi ni, ada tak perancangan untuk 5 tahun akan datang tu? InsyaAllah. InsyaAllah. Mencari akan buka kedai lagi. Buka kedai lagi. Itu memperluaskan sayapnya. Memperluaskan cawangannya dan secara tidak langsung juga memberi peluang pekerjaan Betul. kepada orang-orang yang lain. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Encik Budi atas Terima kasih. perkongsian beliau dalam cabaran pemilik kedai gunting rambut semasa musim pandemik. Jadi selepas ini kita akan bersama lagi dengan seorang tetamu istimewa. Kita akan bercakap pasal durian. Siapa suka durian? Jadi Kenalah, tengok. sekarang terus stay tune bersama kami. Kita akan kongsi, kupaskan topik durian ni. Memang favourite saya lah Fatah. Kan, saya pun Jadi tempoyak. semuanya hanya dalam Sejahtera Asia. Selamat kembali bersama saya Fatah Burhanuddin dan Sharon Kezia dalam Sejahtera Asia. Okey, Sharon suka durian? Suka, favourite ni. Okey, itulah topik kita untuk segmen yang kali ini iaitu penangan musim durian. Siapa pasti kenal raja buah iaitu durian. Setiap kali musim durian tiba, sudah pasti ini akan viral dan menjadi kegilaan ramai. Dan pasti orang ramai akan membelinya dan kadang-kadang ada yang membuat jamuan dan pesta durian untuk Sharon untuk memuaskan hati masing-masing sebab Omada ni kedai air musim raya juga. Hanya setahun sekali
Tapi saya tahu lah setahun toknya 2 kali mungkin. Mungkin. Ya Tapi itu. kan bila sebut pasal durian kan Fatah, kalau musim durian kan mesti muncul buah engkala, buah Betul. dabai dan seangkatan dengannya. Iaitu adalah orang cakap Sekawan lah kot. sekawan lah, ekor-ekor. Durian dulu datang, lepas tu dabai, lepas tu buah angkalak. Betul. Iaitu semuanya buah dabai, buah angkalak tu hanya ada di Sarawak je. Betul. Kan? Jadi Jadi specialnya Sarawak. Fatah. itulah specialnya. Kita ada buah-buah eksotik kita sendiri. Tetapi pesta durian ni Sharon tak boleh orang cakap dibuatlah disebabkan pandemik Pandemik, ini ya, kita untuk faham. membendung penularan COVID tu. Jadi bersama kita hari ini dalam Encik Kamri merupakan toke durian yang akan menceritakan pengalamannya mengenai penangan musim durian. Tuan, selamat datang Encik Selamat Kamri. datang. Puas makan durian? Puaslah. Sebelum tu Fatah, tanya Okey. dia ada bawa durian tak untuk dia produksi hari ni? Tu mesti dia tanya. Ada. Memang ada social lah. Jadi kepada penonton, jangan jealous ya. Jangan Lepas jealous, ni ah. kami berdua akan menjamu buah durian. Jadi, bercakap mengenai berapa lama dah Encik Kamri tu menjual durian? Okey. Actually kami dah jual durian dalam 4 tahun macam ni. 4 tahun. 4 tahun. Since 2017. Okey. Dari 4 tahun. 4 tahun tu, tapi sebelum tu adakah memang pekerjaan tetap menjual durian atau bagaimana? Bukan. Yang cuma datang idea menjual durian actually asal daripada minat makan durian. Dari minat tu menjadi Jadi kerjanya. peniaga. Tapi saya tak boleh pula patah walaupun minat durian sampai sekarang tak ada pula termimpi nak menjadi penjual durian. Tahu makan ajalah. Sebab minat makan ya. Waktu ya macam pergi ke Semenanjung, ke tangga musim durian kat sini. Betul. And then tanangga macam-macam jenis buah. Betul. Even daripada Musang King dan lain-lain grade lah. Even grade, katakan grade D168, D13, D18, Blackstone. Ada grade dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu yang itu. Kita Kita tahu tahu durian je. durian makan manis berlemak. Itu yang bahayanya Fatah. Kan? Sebab kalau orang kata dia menjual Musang King kita jenis tak tahu, kita beli je dengan harga yang keterlaluan. Kita boleh cakap itu. Kan. Daripada penonton mesti terus setia bersama kami ni. Sebab lepas ni kita akan tahu bagaimana tips untuk memilih buah durian yang baik dan durian yang mengikut grade masing-masing. Jadi Cik Kamri, kita nak tahu juga dari mana mendapat bekalan buah durian ni. Adakah mempunyai kebun sendiri ataupun menanam sendiri? Memang cik dah kebun lah. Sebab rumah pun kecil aja. Dan kita nak harap untuk buat sebab durian tu jangka masa nanamnya lama. Jadi kami mostly ngambil bekalan daripada Semenanjung. Buah kami memang mostly semua daripada Semenanjung. Kami ambil bekalan daripada Raub Pahang. Tapi depends dengan apa nama tadi, buah yang ada masa yang oleh sidak pembekal. Kadang-kadang sebab musim buah daripada Jun sampai September, dari dekat Semenanjung lah. Mostlynya akan keluar ikut tempat. Mungkin first tempat ya dekat Johor, and then Johor bawa naik ke Pahang, Melaka, and then sampai ke Pulau Pinang. Desia kami pun pembekal daripada Semenanjung tu akan ambil bekalan daripada certain tempat lah. Tapi pembekal pun kita kena jaga-jaga juga sebab pembekal mesti tahu kualiti buah and grade buah dekat certain area. Betul. Dan seperti yang kita faham juga sekarang ini musim durian. Jadi bilakah sebenarnya musim durian ini? Adakah yang mempunyai bulan-bulan tertentu? Seperti yang saya tak faham lah. Kalau musim durian ni kalau nak masuk bulan 12. Kenapa sekarang ni bulan 7 dah ada musim durian? Sebenarnya Malaysia ada musim durian ada 3. Ada 3. Yang mengikut apa yang ditahulah. Kadang-kadang tapi mostly Semenanjung keluar bulan Jun sampai bulan September ya tidak pada durian runtuh. Memang musim durian dia memang banyaklah. Durian musim dia. Tapi mostly kita dekat situ akan nunggah buah musim Jun sampai September ya. Buah selatan. Buah selatan. Tetapi sebenarnya kita di Sarawak mostly buah kita keluar pada November, Disember. Kadang-kadang ada juga lah terbabas sikit Januari, Februari. So kadang-kadang sidak madah sampai 3 kali.
Dalam setahun ni. Sebab Januari, Februari, Jun, September, and then November, December. Dia ada 3 musim tu. Betul juga. Ada 3 musim kita boleh makan Tapi tu. September, Januari dengan November ada kurang sikit lah. Jun dengan September ya, masa ya yang daknya panggil lah durian runtuh. Durian runtuh. Runtuh. Durian Sedap. runtuh. Kita je tak runtuh lagi Sharon Betul. sebab makan durian. Tapi macam yang Encik kami kongsikan ke Fatah, macam mana kita nak pilih durian yang terbaik? Macam mana? Teknik memilih durian untuk isi yang baik. Betul tu. Sebab saya ada masalah Sharon. Bila saya pergi ke kedai, kalau saya sendiri yang pilih, buruk. bukannya buruk Sharon. Macam isi dia macam, aduh saya tak puas. Macam saya nak buka lagi. Macam orang cakap bad luck lah. Saya selalu kalau buka tu Fatah, tak diisi. Tak Pernah diisi. selalu juga lah terjadi. Mungkin saya tak pandai memilih buah durian lah yang baik. Kejap lagi kita belajar tips tu. Kita nak tahu macam mana nak membuka durian tu. Jadi macam mana tips untuk memilih durian tu? Memilih durian. Actually, kadang-kadang lah. Mostly kita di Sarawak tu suka milih buah. Kadang-kadang kata kita situ bercekok-cekok, yang berlekuk-lekuk. Kita situ madah mungkinnya nyaman lah buah macam ya. Tetapi sebenarnya macam kami jual buah timbang, untuk memilih buah yang kita mesti mau isi banyak. Jangan kita nak timbang kulit. Betul. Buah yang mesti bulat. Hanya mesti bulat. Bulat maksudnya kira isinya penuh di setiap partnya. Okay. And then macam kita kadang-kadang mungkin kita nanggau orang jual nak nyangkap buahnya mesti ketok nak. Mesti ketok bunyi padat je. Ya baguslah buah ya. Kadang-kadang kita boleh tangga daripada tangkainya. Nya pun ujungnya. And then nya bulat, gemuk besar, means isinya dalam tebal. Oh, dia punya batang tu. Okey. Kalau batang tu dah tercabut? Sebab ya tercabut? kalau mun dapat, elak beli yang batang dah tercabut. Tips tu dah dengar sebab tu kita pada kadang-kadang mau tangga juga batangnya sama Betul. adanya baru, gugur ataupun dah lama. Sebabnya mun dah lamanya kering. Mun barunya akan dah rasa basah-basah ke atas. Okey. Itu tips yang penonton. Ya, kita Pastikan kena. beli yang ada batang. Ada tangkai tu Dan yang pasti. bulat. Bulat, tangkai dan tengok tangkai tu besar ke tak. Kalau besar, isi dia besar lah. Dan jangan pilih tangkai yang kering. Kena tangkai yang basah-basah. InsyaAllah mesti isi dia dapat tu isi yang padat padat dan berlemak. banyak lah. Kan? Salah tips yang dikongsikan oleh penjual buah durian sendiri Fatah. Tapi seperti yang dikongsikan oleh Encik Kamri tu tadi kan. Sebab dia ambil durian daripada pelbagai negeri kan Encik Kamri. Jadi bagaimana nak mengasingkan grade buah durian tu berdasarkan harga tu? Actually kalau kita dah biasa lah. Sebab kalau dari Semenanjung, actually buahnya mengikut dia punya size and pattern. Dia pattern macam Musang King. Kalau bawah daripada sekilo, memang dah pergi grade B lah. Grade B pergi grade C. Paling-paling pun macam kami akan ambil daripada 1.2 sampai 2 kilo sampai 3 kilo. Dia sianya akan jadi grade A, double A, triple A. Kira ekspor pun grade. Kiranya bergantung dengan berat lah. Bergantung dengan Tapi berat kan dan Fatah tak puas size. hati juga. Okey. Sebab Dia berat tu tadi tak puas kita hati. dah puas hati. Saya ni penggemar durian. Jadi memang nak tahu. Macam yang buah tu, kalau berat, adakah garanti isi itu banyak ataupun tak? Sebenarnya buah yang berat belum tentunya banyak isi. Rugilah kalau beli. Itu betul. Jadi buah yang banyak isi mostly hanya berapa beratnya ringan. Betul. Tapi munnya besar dengan saiznya padanlah beratnya. Tapi munnya kecil tetapi berat, mungkin buah yang bagus. Okey. Pasti saya take note Fatah. Jadi tadi Sharon cakap pasal Musang King. Selain daripada Musang King, durian apa juga yang mahal harganya? Sebab kita tahu Musang King ni memang cakap popular lah. Popular tak boleh cakap memang dan harga rasanya dia pun sedap. Rasa dia sedap dan harga dia pun boleh tahan lah. Boleh tahan lah. Saya pun boleh nak tercabut bulu kaki saya. Sebenarnya macam Musang King lah. Musang King sebab kita dengar harganya mahal. Sebab apa? Sebab penjagaannya sebenarnya. Penjagaan buah durian ya kira mahal. Sebab banyak yang perlu
Beri baja pun. Dibaja lagi, Okey. perlu orang jaga daripada binatang-binatang perosak. Lagipun buahnya pun nyasik suruh gugur ke tanah. Even takut isinya pecah apabila gugur. Oh. Macam selain musang king yang kira top di antara musang king, orang panggilnya blackthorn, Blackthorn. duri hitam. Duri hitam. Nya Adakah pun duri dia warna hitam? ada hitam-hitam sikit, Oh. nya pun kulitnya. Tapi apabila dengan nama sih semestinya kita ada buah tak ada hitam sila, hanya ada sikit-sikit namanya. ujung aja. Tapi isinya oren terang, and then nya lemak, manis. Lemak oren. Saya tak pernah. Saya sejujurnya share, saya tak pernah makan musang king. Saya tak pernah makan blackthorn ni. Macam Saya- musang king banding dengan blackthorn, musang king ada manis lagi. Ada manis lagi lah. Manis lagi daripada blackthorn. Tapi kalau antara dua-dua ni, musang king dan blackthorn ni, mana satu yang lebih popular dalam kalangan pelanggan? Setiap buah ada peminatnya pun. Hmm. Even kadang-kadang orang datangnya akan tanya, ada 101 sih. 101 is buah grade D168 di Bah Musang. Kadang-kadang dia tanya, ada udang merah sih. Udang merah is different lagi buah. Nya isinya oren muda sikit. Itulah kita cakap. Banyak jenis kan, sebenarnya. Banyak jenis, and then ada rasa-rasanya pun. Okey. Jadi bercakap mengenai jenis buah durian ni, kita nak tahulah apa Encik Kamri yang jual buah durian berbagai jenis ni. Tapi kita berhenti berehat dulu. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, terima kasih kerana terus setia bersama saya Sharon Kezia dan juga Fatah Burhanuddin dalam siaran Sejahtera Asia pagi ini dengan topik kita, penangan musim durian. Betul. Jadi sebelum kita bertanya lagi, mengupas topik ini bersama dengan tetamu kita, saya tahu Fatah ada mitos nak dikongsikan. Apa mitos yang saya nak kongsikan tu? Mitos dengan durian. Kongsikan Fatah. Saya tahu Fatah tak sabar ni. Mitos apa yang saya nak kongsikan tu? Tapi tak adalah mitos. Cumanya ceritanya apa orang cakap, ada cerita-cerita Upin dan Ipin. Dia ada mitos yang mengatakan bila kita masuk dalam satu hutan ni, kan dia ada macam ada hantu durian lah. Dia macam menakut-nakut. Sebenarnya tu adalah hanya untuk menakut-menakutkan budak-budak yang main di dalam hutan sebenarnya. Tapi bila Fatah cakap pasal hantu durian tu kan, baru saya terfikir Cik Kamri, dia ada sejenis buah orang kata, tak tahu lah kalau pernah dengar tak, buah durian hantu. Durian yang kecil tu. Adakah betul gelaran dia durian hantu? Durian hantu ya, bak kata orang kita situ lah. Memang ada lah. Memang wujudlah nama buah durian hantu tu. Okey. Tapi ya buah lokal kita situ lah. Memang ada. Dekat sebenarnya tak ada buah apa tu durian hantu tu? Mungkin nama dia lain. Nama dia lain. Okey. Tadi saya ada menyentuh mengenai jenis-jenis apa orang cakap jenis-jenis buah durian. Jadi apakah jenis durian yang Encik Kamri sendiri jualkan, dan durian manakah isinya yang paling sedap lah kata orang Sarawak tu. Kata orang Sarawak ni tu nyam skoro. Macam kami mostly kami ada jual jenis D13, D18, udang merah, D168, musang king dengan blackthorn. Tapi yang top memang blackthorn lah, yang kita tahu yang and then yang secondnya musang king. Tapi macam lain-lain buah yang ada penggemarnya pun. Di 168 kata nama lainnya 101 memang ada peminatnya pun. Buahnya hanya kurang sikit manisnya lah, tapi rasa lemaknya paling dah kuat. Macam udang merahnya manis, lemak, ada pahit-pahit je sikit. Macam D13 dengan D18 ya nangkut manis lah, bak kata orang boleh potong kaki lah. Saya suka. Tak pernah rasa lagi Fatah. Apa tu D13? D13 dengan D18. Okey. D13 kita ada D13 kita ada udang merah. Tapi dua buah ya belum banyak lah. Kadang-kadang datang berapa banyak pun, and then musimnya hanya pendek sikit. And then time tu pun kira buah ya dah habis dah.
Okey. Tapi kami ada lagi baru breed yang siap hantar daripada Sinon di 144. Di 144 itu Di apa pula? 144-nya bijinya nipis macam musang king. And then lemak, manisnya, and then rasanya memang macam kuat gas lah, ada kuat gas sikit. Sebab kadang-kadang ada geng kami yang selalu jual mada. Macam mostly buah durian untuk kita nanggap penggemarnya daripada kaum Cina jual nak. Sebab ya kawan memang dah lah. Tidak mada sebab buah durian tu hanya ada rasa whisky je. Ia yang tidak suka buah Berdurian. Tapi okey. yang ikut jenis lah kan. Ikut jenis. Jadi kita ada 101, kita G13, Di D144. 14, Blackthorn. Macam dah nama pasukan GB13 Sarawak kita. GB13. Okey. Ada. Nah, ini baru masuk mitos. Itulah Sharon. Patah kongsikan tadi. Ada orang cakap kalau makan buah durian ni tak boleh minum air cola. Tapi adakah yang benar ataupun mitos semata-mata? Kita nak tanya Toke durian terus. Penasib. Ya, just sip nama dah sip boleh terus. Just kita nak avoid. Okey. Sebabnya kan gas bertemu gas kelak. Kita takutnya lain jadinya. Mungkin boleh minum tapi selepas mungkin sejam selepas ya. Jangan lepas kita makan dia terus nak minum juga. Kadang-kadang ada je orang ada makan durian je minum air kopi. Ya bawa mitos. Tapi itulah saya nak kongsikan ni fakta berkenaan mitos yang patah dan Encik Kamri kongsikan. Ni menurut seorang doktor yang cukup popular di media sosial dan saya kira ramai yang kenal, Dr. Rafida Abdullah yang juga merupakan doktor pakar buah pinggang mengatakan dakwaan buah durian tidak boleh dimakan bersama sesetengah makan itu adalah sekadar mitos dan tidak berasas. Dia kata buah tersebut boleh dimakan dengan gabungan apa jenis makanan sekalipun asalkan, ni perlu ingat asalkan diambil secara moderasi. Dan dia tweet lagi, jangan fitnah durian. Kesian durian kena fitnah. Dan setakat bukan itu saja, saya nak tambah sikit pertambahan ya. Sebenarnya durian ni dia boleh mengurangkan tekanan darah. Satu kajian pada tahun 2015 yang bertajuk Effect of Durian Intake of Blood Pressure and Heart Rate in Healthy Individual mendedahkan bahawa buah ini tidak memberi kesan negatif pada paras tekanan darah dan juga meningkatkan kadar degupan jantung. Dan durian ini adalah sumber yang kaya dengan kalium dan kalium ni sebenarnya adalah satu bahagian yang penting dalam garam serta memberikan keseimbangan cecair di seluruh sel-sel tubuh. Dan paras kalium juga menentukan orang cakap tekanan darah itu sendiri. Dan apabila jumlah kalium itu mencukupi hadir, jadi saluran darah tu dapat berehat dan mengurangkan tekanan darah pada sistem kardiovaskular dan mengurangkan risiko keadaan seperti atherosclerosis, serangan jantung dan stroke. Jadi sebenarnya itu mitos-mitos je lah. Jangan kita kena orang cakap kena dimomokkan. Dimomok-momokkan. Jadi saya kira memang dia macam satu ni lah patah macam benda makanan ni basic lah kita ambil dalam kadar yang sederhana. Betul. Kalau ambil dalam keadaan yang terlampau banyak memang akan mencetuskan pelbagai jenis penyakit kepada tubuh badan sendiri. Macam Encik Kamri sendiri, mungkin penonton tanya di mana, bagaimana nak menghubungi Encik Kamri untuk mendapatkan buah durian? Kedai itu di mana? Actually tempat kami beroperasi di Semeriang Temenggung Haji Gobil, di tepi jalan besar lah, dekat main roadnya. Katakan kita daripada Kubur Semeriang kita U-turn balik lah, nak naik ke pasar balik lah, ke Kuching balik. Di tepi jalan saja. Kira mun nak search by Google Map, sebab di sini alamat lah, nama gedung makan ataupun Pellet Factory and Food. Pellet Factory and Food. Jadi ada laman sosial Facebook dan Instagram. Page ada Pellet Factory and Food lah, dekat Facebook. Jadi waktu beroperasi? Time biasanya kami akan start daripada pukul 3 and then sampai 3 petang lah sampai buah habis lah. Sampai buah habis. Sebabnya ikut masa buah sampai sebab hari-hari buah datang, pick up dekat airport, dekat kargo, then buka dulu, then susu mau check tanggal jenis buah, then
lepas saya buat start untuk customer lah buka. Nah, Oh, Fatah Ustaz. lepas ni ikut 3 set jam. Ketiga boleh. InsyaAllah. Awak cakap jam pada hari bila buah durian ni paling laris pernah Encik Kamri alami? Pada jam berapa? Sekitar pukul 3, pukul 5 dah habis. Pernah tak? Actually waktu dalam beberapa minggu sebelum tu lah, sebelum buah kita pun keluar, actually kami pun buah dalam setengah jam habis. Sejam habis Uish. daripada Sejam kena 250 Kena booking dulu ni. Kena booking dulu. Tak Kita boleh kena walk buat in. appointment ni. 200 kilo, Aha. 600 kilo, kadang-kadang dalam sejam boleh habis. Wow, memang dapat sambutan lah sebab dia menjual buah durian berkualiti tinggi. Itulah. Fatah. Kadang-kadang macam kita madah macam bunyi pebulak je Betul, kan. betul. Tapi ialahnya sebab nak madah kita di Sarawak tu saya ada peminat durian pebulak. Ya, apa pula? Kata orang Sarawak pula. Nya ada peminat durian yang pun. Terbukti di sini. Nah, saya sekarang itulah. Nya Lepas tu akan- tak sabar ni nak Nya makan just, durian. bukan just makan durian. Just makan durian cuma aja sebenarnya. No. Nya makan, nya mau tahu apa rasanya tu. Betul. Jadi selain buah durian Cik Kamli, ada tak buah lain yang dijual? Biasanya bukan musim durian je lah. Bukan Hmm. musim durian, akan ambil buah daripada Kelantan, daripada Thailand lah, seberang lah. And then macam dak buah mangga, jual dak asam lah, asam. Dan makan dak Thailand macam dak mangga colek, miangkam, benda-benda macam ya lah. Sedapnya. Telinga. Patah. Kan, saya pun Tak dengar terbayang-bayang. buah-buah mangga Buah-buah ni, yang disebut tu. kan. Oh, Patah minat buah mangga? Patah minat. Kan durian kita tak ada berapa mango lah. float dekat tu, dekat Serapi. Yang sedap tu. Macam Mango float tu kami kena pun float. favorite memang mangga harum manis. Oh, harum manis. Harum manis daripada Perlis. Dari Perlis. Memang manis lah. Ya memang. Segar. Oh, Diimport kata terus orang. daripada tanah tersebut. Kan. Tulis. Tanah asal. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Encik Kamri di atas perkongsian beliau dengan topik kita pada pagi ni, penangan musim durian. Sebab saya dengan Sharon dah tak sabar. Sekejap lagi nak Kita keluar set, kita nak pergi ke kedai dia. Pekena dia punya buah durian. Kita nak Kan. bagi review lepas ni. Nak bagi review. Jadi Fatah macam mana? Rasa macam saya baru mendapat satu boleh dikatakan ilmu di sinilah. Betul. Sebab cara untuk memilih buah durian tu. Sebab selalu pengalaman saya memang akan kenalah, memang akan kena yang buruk ataupun yang tak ada isi. Saya pun sama juga ada pengalaman yang buruk tu. Tapi saya selalunya kalau pergi ke kedai membeli buah durian ni, saya akan suruh toke dia yang pilih untuk saya. Cakap, saya nak pilih je lah yang mana as long as isinya padat, nyaman lah. Ya, tapi Fatah terfikir tak, kalau orang ramai kan dia macam nak cepat dia kan, dia ambil je. Itulah, kalau orang ramai Kalau sangat, ramai, kita akan kena berebut. Betul. Sebab si kisahlah duriannya ada kasih, yang penting ada durian. Tapi dulu saya pilih durian kan Fatah, saya akan ambil buah durian tu, saya akan menghidu dia, saya akan cium dia. Kalau ada bau tu elok lah tu. Ada masak lah tu. Bagi saya lah kan, kita kurang, kita tak ada ilmu bagaimana untuk memilih buah durian. Tapi hari ini dah ada kongsikan. Jadi kita ulang balik kepada anda untuk ingatkan anda, pertama pastikan buah tu bulat, kedua pastikan dia bertangkai dan tidak berada dalam keadaan kering, dan ketiga pastikan dia lembap dia punya tangkai itu. Betul tu. Jadi anda akan dapatlah buah yang anda ingini. Hasil yang kita boleh katakan hasil yang anda inginkan lah. Betul. Macam itulah. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang pada setiap hari. Jangan lupa terus setia bersama kami hanya di TVS saluran 122 Astro dan MyTV pada pukul 7.30 hingga 9.30 pagi. 9.30 tersalah lah 8.30 pula. pagi. 8.30. Dia syok sangat. Dia nak tambah, producer dia nak tambah jadi 2 jam. Okey, saya Syahin Kezia. Dan saya Fatah Burhanuddin. Hanya dalam Sejahtera Asia. Daripada inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Selamat berhujung minggu.